kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Okay, kenapa hari ni kita ada mood seram-seram sikit? Sebenarnya bukan seram, aku sejuk. Aku sebenarnya tadi aku dah terlena, apa tahu. Lepas tu kan aku kena kejut, weh kau nak buat konten. Aku macam, aku kena buat konten. Disebabkan konten aku hari tu terpadam. Kepada hampa yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. And kepada hampa yang belum subscribe lagi aku punya channel, please tekan button subscribe, support aku punya konten, okay? Hampa yang dah mana subscribe aku punya channel tu, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan hampa dipermudahkan, hampa dimurahkan rezeki and dilindungi Allah, okay? Hari ni apa yang aku nak share ialah aku nak share pasal situasi Kek Nan kena rasuk. Kalau hari tu hampa dah tengok macam mana situasi Kek Nan kena rasuk, tapi di cerita Syakir, apa yang Syakir cerita dalam video dia tu, apa yang dia lalui, yang Syakir lalui, apa yang dia nampak, apa yang dia rasa. Tapi kali ni aku rasa macam nak cerita pula apa yang jadi dekat bahagian aku. Maksudnya apa yang aku lalui, macam mana aku hadap benda tu daripada mula-mula jadi apa semua. Permulaan cerita, macam hampa tahulah, Syakir dah bagi tahu aku dengan Kek Nan ada shoot dekat satu homestay. And then kita orang pula buat cerita pasal pocong time tu kan. Masa kita orang shooting tu pun dah memang ada beberapa gangguan lah time tu yang kita orang hadap. Tambah pula dalam homestay tu memang kita orang berdua je, banyak gangguan lah hari tu sebenarnya. Bunyi pelik-pelik, bunyi air menitik, tapi tak ada pun kesan-kesan yang ada air menitik ke apa, macam-macam lah. Sebab kita orang shoot daripada pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi. Sebab time tu kita orang ada 3 video yang kita orang kena shoot direct. Lepas habis kita orang shoot tu, kita orang dah kita orang terus gerak pergi rumah aku nak ambil barang. Sebab kita orang terus nak balik ke studio pula. Dah singgah rumah aku tu, and then Kek Nan cakap, weh kau teman lah aku turun pergi dekat tangga kan. Sebab dia tak tahulah dia saja nak suruh aku teman ke ataupun dia takut ke apa ke. Aku pun tak sure lah kan. So aku pun cakap, tak apalah aku teman lah hang. Tapi aku tak mau naik sampai atas sebab rumah aku kan tingkat 4. Lepas tu kena naik tangga. Rumah aku tak ada lift, aku duduk flat je. Aku macam memang aku malas nak naik atas. Sebab yalah aku kan badan terlampau kurus, nak panjat tangga tinggi-tinggi semput bat hang. So aku rasa macam hampir naik seorang-seorang. So aku naik satu tangga je. Kan kalau kita nak naik tingkat 1, kita kena naik 2 tangga lah, macam naik cintu, lepas tu berhenti, lepas tu naik kan. Aku berhenti dekat tempat yang untuk kita berhenti tu. So aku tunggu dekat situ. Bila aku berhenti dekat situ, pandangan aku akan menghadap ke macam taman permainan lah, macam tu lah, mini playground. So aku tunggulah Kek Nan. Aku tunggu Kek Nan dekat situ. And then tunggu, aku macam terperasan satu benda tu bergerak-gerak. Aku kan rabun jauh agak teruk Aku ni usha cakap benda apa Aku macam duk kecil-kecil biji mata macam benda apa. Lepas tu bila aku tengok balik, rupa-rupanya benda tu adalah pocong. Okay, pocong. Sebab memang aku nampak jelas yang, bukanlah maksudnya aku nampak jelas, tapi maksudnya macam aku tahu, aku nampak benda tu sosok dia warna putih, and dia tak melompat ke apa. Dia macam dia duduk di sebalik tiang. Kiranya aku nampak badan dia separuh. Masa aku nampak tu, memang aku jadi macam trigger gila. Aku kan tak suka benda tu kan. Macam trauma balik. Aku teringat benda lama yang pernah jadi dekat aku. And then aku terus macam tahu tak, duduk bertinggung. Lepas tu aku macam tu, macam tolonglah Kek Nan, cepatlah. Aku dah jadi macam tu dah time tu. Aku dengar orang turun tangga. Okay, aku dengar orang turun tangga macam tap. Macam orang berjalan turun tangga. So aku macam, Kek Nan cepat Kek Nan. Aku panggil ni, Kek Nan cepat Kek Nan. Tapi kan aku pelik, bunyi orang turun tangga tu dia still berjalan. Orangnya aku tak nampak pun. And okay, kalau kita turun tangga contohlah daripada tingkat 2 kan, orang turun tangga daripada tingkat, siapa aku dah campur cakap
KL bagai ni. Okay. Selalunya kalau bunyi orang turun tangga, kalau contohlah daripada tingkat 2, kita akan dengar jauh, dekat kan. Tapi bunyi yang aku dengar tu, dia macam statik je. Dia bunyi tap. Tapi bunyi tu dia tak makin menjauh, dia tak makin mendekat. Dia statik je. So aku macam, oh alamak, ni bukan Kak Nan kan. Agak lama lagi aku tunggu sebelum Kak Nan sampai dekat aku. And masa tu aku rasa memang badan aku sejuk gila. Lepas tu Kak Nan panggil aku, "Weh Ika, kenapa?" Lepas tu aku macam, tak ada apa tu. Lepas tu aku nampak pucung. Aku cakap macam tu kan. Yang Kak Nan ni pula, mana? Aku time tu kan, selamatlah aku ni tengah cuak, tahu tak? Yang dia ni, mana macam tu kan. Kata, dia ingat aku cakap dekat aku, dia aku jumpa Blackpink ke apa kan. Aku macam, bodoh saya perempuan ni kan. Aku jumpa pocong, bukannya aku jumpa artis yang aku macam, mana kan. Aku macam, bengang aku dengan dia time tu. Tapi kan, kita tengah takut, tak boleh nak react sangat dengan keadaan masa tu. So aku cakap, jom lah. Sebab tu lah aku cakap aku malas nak turun kereta. Itu salah satu sebab and punca kenapa aku tak nak turun kereta untuk teman dia ni rumah malam tu. Sebab daripada mula aku dah rasa tak sedap hati. Okay. So kita orang pun naik kereta macam biasa apa semua. Tak apalah. Mula-mula aku rasa macam okey, tak ada apa-apalah. Tapi tiba-tiba bila dah separuh jalan, aku dah start rasa macam separuh badan aku belah kiri, bulu roma aku dah start meremang. So aku macam okey ke tak ni kan. Macam ada benda mengikut ke. Aku macam dah terfikir time tu, ada benda mengikut ke ni kan. Aku pusing belakang, aku tak nampak apa. Lepas tu aku rasa duk meremang kan. Aku kata, aku rasa ada benda ikut. Tapi aku diam, lama aku diam. Lepas tu aku tengok meter. Time tu yang bawa kereta Ideal. Aku tengok meter kereta lah. So masa aku tengok meter kereta tu, aku dah pelik. Sebabnya aku dah selalu naik kereta si Syakir. So aku macam, aku dah boleh tahu kereta dia kalau pergerakan 70 ke 80, kereta dia laju dia macam mana. So aku macam, kenapa kereta Syakir ni meter dah nak dekat 100, tapi dia punya slow tu macam bawa 50-60. Mungkin sebab aku belum servis kereta. Sama cerita. So aku macam, pasal slow. Tak apa, aku biar lagi. Aku dah tak boleh tahan sangat kan. Aku tanya, weh, hampa tak perasan kau kereta ni slow? Aku tanya terus. Tiba-tiba si Kak Nan cakap, doh, kereta ni rasa berat. Kak Nan cakap. And Ideal pula bersuara time tu. Dia cakap kereta berat ke belah Kak Nan. Sebab aku tak duduk belah Kak Nan ataupun aku tak duduk belah Ideal. Aku duduk tengah-tengah sebab aku suka. Yelah kan, bila kita nak bersembang dengan orang depan kan susah kalau duduk belah kiri. Aku tak boleh tengok Ideal. Sebab aku bila cakap, aku nak tengok muka orang. So kalau aku duduk belah Kak Nan, aku nak tengok Kak Nan, susah. Nak duduk belah Ideal, aku nak tengok Ideal, susah. So aku duduk tengah-tengah. Tapi kereta tu dia sengit ke kiri. Memang nampak sengit. Memang rasa, memang sebab rasa berat time tu. Makna kata, which is belah kiri aku lah. Belah kiri aku yang berat. Lepas tu masing-masing diam. Sebab pelik. Meter dah tinggi tapi kereta slow. Lepas tu kami ni tak apa je lah. Diam je lah. And then Kak Nan macam, macam mana ni, ada benda ikut ke balik studio kan. Aku cakap, tak apalah, nanti kita drop off lah dia kat mana-mana. Aku cakap macam tu. Lepas kita orang dah sampai studio, masa dekat parking kereta, aku rasa macam dah tak ada benda ikut. Aku dah rasa macam tak ada benda ikut. So aku macam, okey je lah, tak ada benda ikut kan. And kita orang pun masuklah studio macam biasa, buat shooting bla 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 apa semua. Tapi malam tu aku rasa letih sangat-sangat ni. Macam aku petang tu aku busy nak mampus yo. Memang betul aku rasa letih. And kalau ikutkan malam tu kita orang ada lagi shoot. Cumanya aku dah terlampau letih. Aku masuk bilik rehat, aku tertidur.
Okay, aku terus tertidur. Aku tidur, pattern aku suka menghadap ke dinding. Kiranya aku tak suka menghadap tempat yang luas, so aku menghadap ke dinding lah. So aku tak nampak lah apa yang jadi dekat belakang. Time tu aku baru tidur, aku baru start nak tidur. Aku tidur, lepas tu aku sedar Kak Nan masuk bilik. Lepas tu dia siapkan tempat tidur dia apa semua. And then dia tutup lampu. Aku sedar benda tu semua. Aku sedar sebab bila kita pejam mata pun, okay, macam sekarang aku pejam mata, aku tahu ada cahaya depan aku. And bila orang tutup, aku tahu dia dah padam lampu. Aku pun macam biar je lah kan. Dia dah tutup lampu pun semua. Aku tidur je lah. And then aku dah kira kita dah tertidur balik ni. Tiba-tiba aku dengar Kak Nan gelak. Gelak yang mengilai. And masa tu bulu roma aku dah start meremang. Sebab kan dia gelak yang pelik. Macam dia gelak dia lebih kurang macam ni. Masa tu aku fikir macam, Kak Nan ni tengok video apa lawak sangat ke video yang dia tengok. Aku terfikir macam tu. And aku tak buka mata lagi pun. Aku biar dia gelak kan. Tapi aku rasa macam, kenapa dia gelak ni makin lama makin pelik, makin lama makin pelik, and makin lama makin pelik. Sebabnya setiap kali dia gelak macam mengilai, setiap kali tu juga aku punya bulu roma meremang. Aku rasa macam meremang teruk lah. Aku biar memang lama gila dia gelak seorang-seorang. Tiba-tiba dia macam capai aku macam, Ika. Aku macam macam tu. Macam tolong aku dulu Ika, tolong aku. Lepas tu aku katalah, kenapa? Lepas tu dia gelak balik. Aku masa tu kalau lah Kak Nan dia nak buat cerita pasal dia dirasuk pula, kiranya dia punya part apa yang dia rasa pula, aku tak tahulah dia ingat ke tak. Yang time tu memang aku macam tak layan dia pun. Aku tak pusing tengok dia, aku tak buat apa-apa. And sebenarnya apa yang jadi dekat aku time tu, aku tak mampu nak berpusing. Aku ni macam kena tindih. Badan aku betul-betul rasa berat. Aku memang tak boleh nak pusing. So aku memang tak boleh nak buat apa-apa. Aku sedang tapi aku tak boleh nak buat apa-apa. Banyak kali dia panggil aku. Memang banyak kali. Sampai satu tahap tu aku baca ayat kursi, aku pusing. Bila aku pusing, aku jadi tergamam. Sebab kan, okay, korang bayangkan macam Okay, ni bilik lah. Katalah ni bilik. Sini aku, ni Kak Nan tau. Ni Kak Nan. Ujung ni ujung pintu lah. Kira kaki Kak Nan kan. Okay, aku nampak, kiranya kepala aku belah sini, so aku akan nampak lah pintu kat sini kan. Bayangkan, aku nampak ada benda hitam besar yang berdiri dekat penjuru pintu. So masa aku nampak tu kan, bila aku pusing, aku ternampak, aku tu terdiam. Sebab time tu otak aku tengah proses benda apa yang besar, hitam, gelap. Aku tak boleh brain lah benda tu benda apa. Aku jadi tergamam. And time tu dalam masa Kak Nan duk mengilai tu, dia still lagi gapai aku punya tangan untuk macam nak bagi tahu ada something jadi dekat dia. Masa tu aku dah boleh macam dah boleh bergerak apa semua sikit kan. Aku dah lawan semua benda tu. Aku bangun, aku duduk. Lepas tu aku tanya, weh kenapa kan. Lepas tu dia diam. Dia kata, weh aku rasa aku ada benda nak kacau apa semua. Dia kata macam tu lah. Kenapa pula? Dia kata, aku tak tahu dah, ada benda nak kacau aku. Dia cakap macam tu. Aku dalam keadaan mamai, tambah terkejut. Aku buka handphone aku buka ayat kursi. Yang tu je aku mampu buat. So aku buka ayat kursi.
ayat kursi tu boleh termati sendiri. Masa tu aku macam, what? Apa hal sih aku macam tu kan? Ada benda jadi ni. Bila ayat kursi tu termati, Kek Nan yang daripada tadi ni senyap, dia boleh sambung mengilai. Aku memang meremang satu badan time tu kan. Aku macam, aduh, si perempuan ni kalau aku lempang apa tak dapat kan. So aku try jugalah baca ayat apa yang aku tahu. Still tak jalan. So aku bangun, aku buka lampu. Time tu aku agak baran jugalah dengan Kek Nan sebab aku terlampau letih. Tapi aku tahu tu bukan diri dia. Aku dah terlampau letih time tu. Dia pula nak kacau-kacau. Lepas tu yang duduk mengilai-ngilai, gelak-gelak apa semua kan. Aku cakap, kau ni kenapa? Aku pun jadi panas barang time tu. Aku rasa macam nak marah gila dekat Kek Nan ni. Memang aku rasa marah gila. Aku cakap, kau ni kenapa lah? Aku dah letih lah. Yang kau sibuk sangat nak kacau orang. Apa hal? Aku marah macam-macam. And apa yang aku rasa dalam diri aku time tu, aku nak cekik Kek Nan. Aku rasa macam tu. Sebab aku rasa betul-betul benda dalam badan dia tu macam mencabar aku. And then dah kecoh-kecoh apa semua, aku rasa aku dah tak boleh nak handle. Aku buka pintu, aku jerit, aku panggil Aidil. Lepas tu aku cakap, asal ni? Lepas tu Aidil pun cakap, Kek Nan kenapa kan? Cakap tak tahu ni. Lepas tu dah kecoh, dah chaos lah time tu. Dah chaos apa semua kan. Dia orang pun dah tolong. And Syakir adalah orang yang agak lambat bertindak dalam hal tu, tapi dia yang paling banyak membantu lah. So bila Syakir ni datang apa semua, dia dah tengok apa semua kan. Dia tolong ni Kek Nan apa semua. Sampailah satu masa tu tinggal aku, Syakir dengan Kek Nan dalam bilik. Aidil pula dia keluar, dia try panggil orang yang tahulah nak berubat kan. So masa tinggal 3 orang tu, aku kan duk naik angin kan. Yang Syakir pula macam, okay cool kan. Dia macam tu. So aku macam, aku tak boleh. Aku cakap macam tu. And then Kek Nan ni tiba-tiba dia pergi cakap dekat Syakir macam ni. Kenapa bawa dia ni masuk studio? Nanti kantoi lah dia tahu aku dekat sini. Dia cakap macam tu. Dia katalah aku ni Kek Nan, depan aku Syakir, sebelah ni pula Ika. Okay, Kek Nan dia buat macam ni. Kenapa bawa dia masuk studio? Kantoi lah nanti aku ada dekat sini. Dia cakap macam tu. Masa dia cakap tu aku macam, perempuan ni aku bangun, aku cekik mampus juga fake ikut. Memang aku sepanah hilang dengan dia. Lepas tu aku cakap lah, kenapa hang takut aku tahan dekat sini? Masa tu kan dia cakap macam-macam dekat aku. Benda yang paling aku ingat dia cakap kat aku, dia kata macam ni, kau takut kan dengan aku? Kau takut kan dengan aku? Kau cakap lah, kau takut kan dengan aku? Dia cakap macam tu. Lepas tu aku time tu aku bengang. Aku cakap apa? Tak hang ingat aku takut dengan hang. Hang tu siapa aku nak takut dengan hang? Hang ingat hang tu besar sangat kan? Hang nampak muka aku takut ke sekarang? Gangster. Aku marah dia. Lepas tu kan bila aku mau marah dia, dia senyap lama. Lepas tu kan aku macam, dia dah keluar dah ke? Dia takut dengan aku. Aku macam tu lah. Rupanya kawan tu duk senyap kan, duk cari kekuatan lagi nak cakap macam-macam kat aku. Lepas tu aku macam bengang lah. Tapi time tu memang aku rasa agak panas baran. And bila aku pegang dia tu, dia tunjuk kat luar. Dia macam tunjuk kat luar. Dia macam ada lagi yang nak masuk. Dia cakap macam tu. Aku kata lah, awak hang panggil kawan hang. Hang panggil mereka masuk sekarang. Aku nak tengok mereka. Nak main panggil geng pula sekarang. Aku cakap macam tu. So yang diorang ni semua macam tengok je aku. Yelah kan buka pintu kan. So si Aidil dengan yang lain-lain ni semua tengok je aku bila aku marah. Lepas tu Syakir cakap, okey lah Ika, better keluar kejap. Dia nak try azan tengok jadi apa kan.
So time tu Syakir dia masuk toilet, dia ambil wuduk apa semua, dia masuk, dia azan. Mula-mula nampak macam okey bila Kak Nan ni diazankan. Tapi bila dah separuh jalan, Kak Nan ni macam dia punya gaya tu macam nak memanjat dinding, tahu tak? Tapi tak adalah sampai tahap memanjat tu. So aku macam boleh tahan lah, macam ada benda yang teruk mengacau. So Syakir suruh aku pimpin Kak Nan bawa untuk pergi ambil wuduk. And Kak Nan tak nak keluar bilik. Kak Nan cakap, Aku tak nak. Tu, dia tunggu dekat luar tu. Dia tunggu kat luar. Dia cakap dia ada kat pintu. Sebab daripada pintu bilik Kak Nan boleh terus nampak pintu utama nak keluar rumah. So dia kata ada benda berdiri depan pintu. Aku dapat rasa benda yang berdiri dekat pintu tu bukan yang biasa-biasa, benda yang besar lah maksudnya. Tapi time tu aku tak nampak apa benda. And aku tak tahu dari mana dia datang. Okay, so aku biar je lah. Memang aku biar je lah. Aku malas lah nak ambil pot yang dekat luar tu kan. Kak Nan ni tak habis-habis pergi meronta apa semua. Sampailah Aidin ni call satu makcik yang perawat tu. So makcik ni kata, okay, tolong cari pen apa semua kan, letak dekat celah-celah jari kaki apa semua. Kemudian sesi rawatan tu diteruskan dengan VC lah, video call. So buatlah video call kan. So makcik ni bila tengok je muka Kak Nan, and bila Kak Nan ni tengok je muka makcik tu, dia macam jumpa lagi. Ui, time tu kan serius weh, pandai baran aku naik. Tapi disebabkan aku tengah pegang kaki Kak Nan, aku tak boleh nak buat apa-apa. So aku hanya mampu berdiam and tahan marah aku. So bila perawat tu dah start baca ayat-ayat apa semua kan, and then perawat cakap sambil dia baca, sambil aku kena pegang kaki Kak Nan tu, yang Kak Nan ni pula montor-montor apa semua kan. And ayat yang buat aku paling marah bila benda tu cakap, sakit lah, kau nak budak ni mati ke? Bila dia sebut perkataan mati, aku betul-betul tak boleh terima. Aku terlepas cakap hang besar sangat ke sampai orang nak mati? And time tu aku macam, aku tak tahulah, aku tak rasa aku tengah pegang Kak Nan, tapi aku rasa aku tengah pegang benda tu. Sebab aku start rasa tangan aku panas, aku rasa nak demam, macam-macam perasaan aku time tu. Dah agak lama masa rawatan yang diambil tu lah, memang lama gila. So bila dah diteruskan lagi rawatan tu, sampai satu tahap yang Kak Nan ni dia buat-buat dah okey. Dia buat-buat macam dah tak ada benda dalam badan dia, tapi aku tahu benda tu still ada. So Syakir ni ingat macam mungkin dah settle, sebab aku tengok Syakir dia dah slow down sikit. Aku cakap, Syakir, tak Syakir, dia tipu je ni, dia tipu, dia ada lagi. So masa tu benda tu dia macam trigger dengan aku. Tiba-tiba kan dia duduk. Lepas tu kan dia pandang aku macam, memang dia pandang aku tu marah gila. Aku tengok je dia, aku pun tenung balik dia. Ui, lawan tenung. Hang usah aku usah hang balik kan. Time tu tak ada lah hang tengok aku tengok hang nak tergelak, tak ada dah. Kalau aku tengok Kak Nan betul-betul memang aku gelak dah. Tapi time tu boleh lawan tenung, macam lawan mata. Aku rasa ada dalam 3 minit tak berkelip pun, pedih biji mata aku. Duk lawan tenung, lepas tu lama-lama dia macam macam tu. Lagi aku sakit hati kan. Time tu kan aku rasa macam perasaan aku nak lompat cekik Kak Nan. Serius aku cakap, memang aku nak lompat cekik dia. Lepas tu Syakir dia perasan muka aku berubah. Ika sabar. Ika sabar. Dia macam tu.
Lepas tu aku cakap okay, tak apa. Lepas tu aku istighfar banyak-banyak. Aku tak nak ikut marah aku ni. Sebab aku pelik kenapa aku jadi marah sangat malam tu. Aku tak tahu sama ada sebab aku letih sangat ke apa ke, tapi aku pelik sebab aku tak pernah marah dia orang. Aku memang aku tahu aku ada panah baran tu, tapi yelah aku tak pernah marah dia orang, and aku dah lama tak marah dia orang. Bukanlah dah lama tak marah dia orang, maksudnya aku dah lama tak rasa sakit hati macam tu, yang rasa sampai macam nak cekik orang apa semua. So aku ni macam okay, tak apa kan, aku tahan. Lepas tu sambung lagi rawatan. Lepas tu perawat tu cakap okay, baca ayat-ayat apa yang korang tahu apa semua kan. Sambil pegang kaki Kak Nan apa semua, yang dia duk meronta-ronta kan. Mati budak ni kan. Masa mula-mula aku ingat dia nak bunuh aku. Dia macam ayat dia tu macam nak bunuh aku sebab aku pegang kaki dia. Rupanya tak, dia nak Kak Nan tu yang mati. So masa tu lagi lah aku bengang. Tapi dalam masa yang sama, sambil perawat tu baca ayat, sambil si Syakir ni pun baca ayat, sambil aku pegang Kak Nan baca surah-surah yang aku tahu. Time tu aku dah start rasa sakit. Aku dah start rasa sakit yang sangat-sangat sakit. Bayangkan tangan aku ni rasa macam ada benda duk berjalan. Memang aku rasa sakit sangat-sangat. Sampai aku tunduk, aku rasa pedih, aku rasa lemah. And masa tu air mata aku start meleleh. Memang aku dah start menangis time tu sebab aku betul-betul tak tahan. And aku sebenarnya time tu aku rasa ada benda besar yang peluk aku dari belakang. Okay, contohlah macam okay, ni tangan kanan kan. Okay, benda tu dia macam peluk daripada belakang. Dia pegang tangan aku macam ni. So aku rasa macam ada benda yang peluk aku daripada belakang and pegang tangan aku supaya macam aku ni lepaskan kaki Kak Nan tu. Sebab tu lah juga aku menangis and memang aku rasa sakit. Masa tu memang aku ada dapat macam cakaran lah sikit dekat sini kan. Aku ada dapat cakaran sikit. Tapi taklah ni sangat. Sebab memang dia nampak garis and aku ada tunjuk benda tu dekat ID dengan Syakir. Tapi dia tak adalah nampak obvious terang sangat. Sebab time tu aku betul-betul cuba lawan. Lama lah. Kejadian tu dalam pukul 2, pukul 3 pagi kot. And settle hampir nak ke subuh. Kiranya kita orang settle dalam 15 minit macam tu. Lepas tu azan subuh kan. So perawat tu pun cakap kalau ada apa-apa bagi tahu lagi apa semua kan. Sebab Kak Nan pun memang aku kesian kat dia sebab dia memang dah lemah gila time tu kan. Air mata Kak Nan pun non-stop merambu-rambu ni, menangis. So aku macam serius teruk lah benda ni, kacau. Aku rasa macam serius tu kalau aku jumpa benda tu daripada depan, aku lempang lah muka dia kan. Lantak lah dia jin ke apa. Sebab cara dia tu sangat biadab. Sebab dia kejap masuk, kejap tukar orang lain, kejap macam itu, kejap macam ini. Dia macam mempermainkan kita, tahu tak? So aku betul-betul rasa triggered gila. Aku betul-betul macam apa hal benda ni macam tu. So tak apalah. So untuk hari tu dah settle. Kak Nan pun dah okey sikit. Dia pun dah masuk bilik. Dia pun dah masuk bilik tidur pun semualah. Lepas dia ambil wuduk, dia solat apa semua, dia masuk bilik. Time tu aku, ID dengan Syakir lepak dekat depan rumah. Kita orang pun cerita lah apa yang jadi, apa semua. Okay, dah. And then selang beberapa hari kot, aku datang lagi lepak studio. Masa tu Kak Nan tak ada dekat studio. Aku rasa Kak Nan keluar kejap. Dia pergi mana aku tak sure lah. So aku tengah lepak dengan Aidil lah depan rumah. Hari tu pula Kak Nan dia buka tingkap bilik. And dia tak tutup until maghrib. Sebelum tu, waktu azan maghrib kot,
sebelum azan maghrib. Aku masuk bilik, aku nak ambil charger. Tapi aku buka je pintu bilik, aku nampak macam ada sosok yang berdiri dekat tingkap. So aku jadi macam terkejut. Start daripada situ aku tak masuk terus bilik. Aku lepak je dengan diorang ni dekat luar. Walaupun aku nak apa-apa ke, aku suruh diorang yang masuk pergi ambil. Okay. So kan aku cakap Kenan tak ada dekat studio kan. Pintu bilik dia tertutup, tapi lampu bilik dia terbuka. So aku duk lepak-lepak dengan Aidil lepas semua ni. Nak dijadikan cerita, aku dengan Aidil ni dalam masa yang sama terpandangkan pintu bilik Kenan. And kan bila lampu bilik menyala, kita boleh nampak bayang-bayang dekat bawah pintu, dekat bawah lubang pintu tu kan. Masa tu aku dengan Aidil memang nampak ada bayang-bayang hitam yang berjalan daripada arah bilik Syakir. Bilik Syakir dengan bilik Kenan ni bukanlah bersambung, tapi aku susah lah aku nak cakap. Tapi maknanya benda tu macam berjalan daripada bilik Syakir yang menembusi dinding. Faham tak? Kiranya dia jalan daripada kanan ke kiri. Dia macam tu. Dia macam melintasi lah macam tu. Memang nampak bentuk orang berjalan. Bila nampak tu, aku dengan si Aidil ni duduk terdiam. Aku tengok Aidil lah, dia tengok aku. Aidil, Kenan tak ada dalam bilik kan? Lepas tu dia cakap, tak ada. Kenan kan keluar tak balik lagi kan? Aku tanya lagi Aidil, ada orang ke dalam bilik Kenan? Dia kata tak ada. Sebab semua orang ada kat luar time tu. Zack pun tengah buat editing dia. Aidil dengan aku, Syakir dalam bilik Syakir. And then yang lain tak ada, itu je. So aku macam siapa yang berjalan dalam bilik Kenan tadi? Lepas tu aku dengan Aidil macam duduk terdiam. Lepas tu aku cakap dekat Aidil, Aidil, aku nak tahu tak, Kenan buka tau tingkap bilik dia and dia tak tutup lagi. Oh, macam tu muka Aidil lah, macam oh, macam tu. Lepas tu aku cakap, tak apa, biar dekat dia kan, janji dia tak kacau kita. Aku katalah macam tu. Dalam 10 minit macam tu, si Aidil ni dah bangun. Dia buka pintu bilik. Aku tengok daripada jauh je lah kan. Dia buka pintu bilik, memang tak ada siapa. And dia pergi tutup tingkap, dia tutup lampu, dia tutup pintu bilik. Masa tu barulah aku dapat rasa yang macam, oh, rupanya dalam bilik Kenan sendiri ada gangguan. And aku pernah tahu, okay, cerita ni sebenarnya aku tak cerita pun dekat Kenan. Okay, Kenan dia banyak habiskan masa dekat luar. Dia tengok dia orang editing, dia buat kerja dia apa semua. So kadang-kadang aku ni macam, yelah aku kan tetamu, so takkanlah aku nak hegeh-hegeh nak kacau dia orang buat kerja kan. So aku masuk dalam bilik. Kadang-kadang aku ada kelas online kan, aku masuk bilik, aku buat hal aku. Macam aku cakap lah, aku kan suka baring menghadap ke dinding. So aku tak tahu belakang aku ada apa. Alright. So time tu aku terlelap. Aku ingat Kenan ada dalam bilik. Aku betul-betul ingat Kenan ada dalam bilik. Okay. And then aku buat tak tahu je lah kan. Aku biar je lah, aku pejam mata. Lepas tu kan aku dengar macam suara Kenan bernyanyi. Dia bukan bernyanyi, dia macam humming, macam macam tu. So aku macam, oh, Kenan ada dalam bilik rupanya. Macam tu. So aku biar je dia macam tu kan. Alright, aku buat tak tahu je lah kan, biar je lah. Tiba-tiba ada orang buka pintu bilik. Lepas tu aku dengar suara Kenan, wake up, kau nak shoot pukul berapa? Masa tu kan aku tersentak juga macam, hai, Kenan baru buka pintu, dia tanya aku nak shoot pukul berapa. Yang duk tadi tu siapa dia kan? Tapi aku taklah cerita dekat Kenan. Lagi kalau aku cerita kat dia, mampu dia lari keluar studio pula kan, langsung tak jadi buat konten. Aku dia macam nak buat ni.
Lepas tu sejak-sejak tu aku kurang sikit lah duduk dalam bilik. Tahu takut. So itu je cerita aku, apa yang aku lalui dekat studio K9 ni. Tak tahulah nak cakap macam mana. Bila fikir balik, bila terkenangkan balik yang dia gelak sambil mengilai tu, memang aku tak boleh brain. Betul-betul aku tak boleh brain. Aku harap aku dah takkan lalui benda-benda tu. Penat sebab aku seorang perempuan kan. So aku je yang boleh sentuh dia. Penat. Okay? Alright, so thank you gang sebab hampa sudi tengok video aku sampai habis. Aku harap hampa terhibur dengan cerita aku. And kalau hampa yang belum tahu lagi cerita pasal K9 kena rasuk ni, hampa boleh singgah YouTube Amirul Syakir. Dia cerita lagi detail daripada aku. Aku cuma cerita yang part biasa-biasa. Aku cerita secara roughly lah, secara kasar apa yang jadi dekat aku. And kepada hampa, aku sentiasa doakan hampa semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dilindungi Allah. So jumpa aku in the next video. Bye. Assalamualaikum.